Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Tidak ada lagi ruang untuk kita berpeluk tubuh. Tiada lagi ruang untuk kita berasa selesa. Apatah lagi ruang bermimpi untuk menang dengan mudah. Kita tidak boleh leka dibuai oleh nostalgia bahawa BN akan memerintah semula. Hanya kita menjadi sebahagian daripada kerajaan pada ketika ini. Apa yang berlaku dalam semua kemenangan pilihan raya kecil, pilihan raya negeri-negeri seperti di Sabah, Melaka dan Johor, bukan jaminan bahawa BN akan pasti menang dan menguasai kerajaan dengan mudah. Jika kita beranggapan sedemikian, maka saya tegaskan hari ini bahawa anggapan seperti itu bukan sahaja salah, malah berbahaya dan berisiko kepada BN. Ada beberapa sebab kritikal mengapa kita mesti membuang tanggapan sebegitu dengan segera. Pertama, kedudukan BN sekarang bukan lagi seperti tahun-tahun sebelum 2018. BN telah menjadi sangat mengecil. Ini adalah realiti saudara sekalian, yang kesemuanya boleh disandarkan secara jelas kepada fakta dan juga data. Adalah sangat penting untuk BN berpijak di bumi yang nyata dan menerima realiti bahawa kemenangan tidak akan datang bergolek. Ia mesti kita usahakan dengan gigih dan gerak kerja yang strategik. Kedua, kita mesti menerima hakikat bahawa jenama sahaja tidak akan memenangkan kita. BN, kita harus diperkenalkan semula kepada masyarakat dengan tawaran-tawaran dan penampilan baru. Saya akan memberikan dua perkara utama untuk kita fikir dan lunaskan bagi mengecapi kemenangan. Nombor satu, bagaimana kita harus memperbaiki, mengukuh dan mencipta semula gelombang gelora jenama BN. Yang kedua, mengapa pentingnya untuk kita kembali memerintah dan bagaimana kita boleh melakukannya. Bagaimana harus kita reinvent jenama Barisan Nasional ini. Atau sekurang-kurangnya, recalibrate apa yang kita ada. Sangat penting untuk kita menampilkan BN yang bersifat sezaman, segar dan kalis masa depan. BN mesti kita tamsilkan sebagai sebuah idea kesepakatan, idea kesatuan dalam kepelbagaian, idea tentang multiculturalism, progress dan diversity. Kita mesti sinonimkan BN ini sebagai sebuah pemikiran kesepakatan dengan budaya pendekatan politik yang progresif. BN mesti tampil dengan image yang revolutionary, yang cool but serious and promising. Perkara kedua yang ingin saya bicarakan pada hari ini ialah kenapa kita mesti mengambil alih semula kerajaan dan bagaimana harus kita melakukannya. Ada tiga sebab mengapa BN kita mesti mengambil alih semula negara. Nombor satu, kita mahu memulihkan kembali negara. Kita mesti memulihkan Malaysia. Ia harus menjadi misi paling utama Barisan Nasional. Kedua, BN mesti mengambil alih semula pentadbiran negara kerana kita mahu mengembalikan semula kestabilan politik di Malaysia. Kita mesti pasakkan dalam sanabari rakyat Malaysia untuk tidak terus bereksperimen dengan politik negara. Mereka mesti membuat keputusan dengan rasional dan objektif, bukan emosional dan terbawa-bawa dengan sentimen. Ketiga, BN mesti mengambil alih semula Malaysia kerana kita mahu mencipta masa depan untuk generasi akan datang. Maka BN mesti mencipta masa depan terbaik untuk generasi akan datang Malaysia. Persoalannya, bagaimana harus kita memenangi PRU akan datang? Jawapannya adalah melalui idea, melalui kesepakatan, politik moral, kepimpinan intergenerational dan strategi yang tuntas. Ini penting. Ya, tuan-tuan sekalian. Nombor satu, idea.
BN akan diukur dengan apa yang boleh kita tawarkan kepada Malaysia. Kita mesti ada idea, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita akan menguruskan kerajaan. Dasar apa yang akan kita terokai dan kita tampilkan jika kita diberi peluang untuk mentadbir negara dengan majoriti yang baik. Yang kedua, kesepakatan. BN mesti kokoh dalam kesepakatannya. Kita tidak boleh tampil hanya dengan logo BN saja, tetapi jiwa dan raga kita dengan haluan masing-masing. Kita mesti menghadapi pilihan raya akan datang sebagai barisan nasional, bukan sekadar parti komponen barisan nasional. Kita mesti menghantar mesej yang sangat jelas kepada rakyat bahawa BN adalah pasukan Malaysia. Tonjolkan BN seluruhnya sebagai sebuah pasukan terbaik untuk masa depan Malaysia yang terbaik. Di pentas manapun, di program apapun, kita mesti berdiri sebagai barisan nasional. Nombor 3, teguhlah berpegang pada politik bermoral. Perkara yang tidak bermoral tidak akan menang, tuan-puan sekalian. Dan apa jua yang bermoral pasti akan bertahan dan dikenang. Kita mesti menolak sang oportunis politik. Jangan beri ruang kepada pedagang politik. Sokong dan angkat kepercayaan kepada calon yang berilmu, berakhlak, berprinsip dan memberikan jiwa nurani kepada negara dan bangsa. Dulu kita dalam BN berbelas-belas parti komponen. Bila kita kalah saja, kita cuma tinggal berempat. Semua meninggalkan kita. Walaupun kita hanya tinggal berempat, jika kita berpegang kepada prinsip, pada politik bermoral, pada landasan dan falsafah yang berpandukan nilai, kita pasti akan menang. Dan pemimpin yang kita angkat untuk membawa panji-panji barisan nasional, mestilah mewakili pelbagai generasi, latar belakang dan kepentingan yang inklusif. Yang berusia dan berpengalaman, kita perlukan demi hikmah dan kematangan. Yang pertengahan usia pula, kita perlukan demi kesediaan mewarisi kepimpinan hari depan. Yang muda remaja, kita perlukan untuk kita latih dan beri pengalaman. Yang gadis dan wanita, kita yakinkan bahawa mereka punya tempat penting dan setara dalam kerajaan dan masyarakat. Yang dari etnik pelbagai dan masyarakat asal pula, mereka adalah sebahagian penting dari kepelbagaian Malaysia. Yang berkelainan upaya dan potensi ataupun OKU adalah kerana mereka punya tempat dalam hal bernegara dan berkerajaan. Secara umum pengakhirnya, kita memerlukan semua untuk semua secara inklusif. Yang kelima, BN perlukan strategi, bukan imajinasi. We must have strategy. Saudara-saudara sekalian, cara yang terbaik untuk membetulkan persepsi adalah dengan melumpuhkannya dengan menggunakan kenyataan yang benar dan sahih. Yakinlah saudara-saudara sekalian, yakinlah bahawa rakyat boleh menilai. Rakyat boleh berlaku objektif dan adil. Rakyat tidak akan terpedaya lagi. Menjelang pilihan ke-15, kita akan hentam cukup-cukup dan kita pastikan kita merampas kuasa semula. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.